Assalamualaikum dan apa khabar? So dekat belakang kita ada C-Class. Jadi bagi mereka yang mengikuti perkembangan C-Class sebelum ni, C-Class merupakan antara sedan compact yang ditawarkan oleh Mercedes-Benz, dan sebelum ini merupakan model yang paling kecil. Yang paling kecil ditawarkan sebelum tibanya model A-Class yang lebih kecil pada tahun 1997, dan disebabkan C-Class ini merupakan model yang antara yang model terlaris di peringkat global, dah lebih kurang 10.5 juta unit telah pun terjual. Jadi kat belakang kita itu merupakan generasi baharu, generasi kelima dengan kod W206. Jadi untuk sedan C200 Avantgarde kali ini kita akan kongsikan 5 benda yang saya suka pasal C-Class generasi baharu ini. Jom ikut saya. Yang pertama sekali, kita semua maklum bahawa generasi baru C-Class ni sebenarnya dah jadi lebih besar dan juga lebih panjang jika dibandingkan dengan generasi yang terdahulu. Kalau ikut ukuran dimensi dia membawakan dimensi sepanjang 4,751mm, lebar 1820 dan juga tinggi 1438mm. Jadi kita banding dengan C-Class terdahulu, dia adalah 65mm lebih panjang, 10mm lebih lebar dan 9mm juga lebih rendah. Wheelbase memang lagi panjang, sepanjang 2865mm, iaitu 25mm lebih panjang jika dibandingkan dengan C-Class terdahulu. Ini bermakna ruang kabin menjadi lebih besar dan juga lebih luas. Dari segi rekaan pula, kita boleh tengoklah elemen inspirasi daripada model S-Class yang lebih besar. Kalau kita tengok C-Class dulu macam ada tajam-tajam sikit, lagi garang. Untuk C-Class generasi baru, dia punya rupa dah jadi lebih sopan, lebih elegan. Di mana lampu depan kini didatangkan dengan teknologi LED high performance dengan suluhan tinggi automatik. Rekaan grill datang dengan wing single ni. Sayap tunggal, dan juga ada ni bukanlah nak kata Panamericana, taklah, tapi ini merupakan penawaran yang standard untuk C-Class. Rim pula bersaiz 18 inci. Tayar dia tu tayar Cinturato. Alright, tayar Pirelli. Dan yang elemen S-Class yang paling menonjol adalah bahagian belakang lah. Rekaan lampu 2 pieces ni. So dia nampak macam dah lagi lebih elegan lah. Macam saya cakap tadi, ini adalah ruang kargo dia. Ruang kargo dia adalah sebesar 455 liter. Sayangnya macam saya cakap tadi, tak ada tayar spare. So dia ada bagi kit sahaja bahagian bawah ni. Yang ketiga, sistem tren kuasa. Disebabkan dekat Eropah sana diorang dah mula melaksanakan undang-undang emisi yang lebih ketat, jadi generasi C-Class baharu kini tidak lagi didatangkan dengan enjin pembakaran dalaman tulen. Bermakna yang paling cikai, yang paling asas pun akan didatangkan dengan sistem hybrid ataupun mild hybrid. Contoh pada C200 Avantgarde yang ada kat depan kita, dia datang dengan enjin 1.5 liter dengan bantuan Integrated Starter Generator ISG 48 voltan. Enjin tu saja mampu menghasilkan 201 HP dan 300 Nm, dibantu dengan motor elektrik 20 HP dan 200 Nm. Sistem transmisi adalah 9G Tronic, 9 nisbah kelajuan yang memacu roda belakang. Jadi pecotan 0 ke 100 km per jam mengambil masa sekitar 7.3 saat. Top speed pula 246 km per jam untuk sebuah C200 Avantgarde. Untuk C300 dia datang dengan enjin yang lebih besar, pecutan 0 ke 100 lebih pantas, top speed juga jauh lebih tinggi. Elemen S-Class daripada bahagian luar diteruskan juga pada bahagian dalam. Kat dalam kita ada dua skrin. Skrin yang first merupakan skrin cluster instrumen 12.3 inci.
Kat bahagian tengah, ini merupakan skrin infotainment bersaiz 11.9 inci, di mana ia kini turut menyokong Apple CarPlay dan juga Android Auto secara wireless ataupun tanpa wayar. Ini merupakan satu ciri yang bagi saya cukup menarik. Sebab apa? Kadang-kadang kita tak perlukan langsung kabel-kabel masa dalam perjalanan ni. Connect saja kepada kereta, dia akan terus buka Apple CarPlay secara automatik. Ini yang paling saya suka. Dan jika anda perasan sebenarnya bahagian tengah ni dia dah memang kosongkan habis. Kalau dulu kita ada touchpad untuk kawal skrin infotainment ni, disebabkan sekarang ni skrin tu dia dah menjadi lebih dekat dengan pemandu, so kita lagi senang nak mengawal segala function apa semua. Dan ruang kosong lah, memang tengah ni memang kosong habis lah. Okay. Dan yang paling ada menariknya, so kat bahagian bawah ni dia dah ringkaskan lah segala-segala button yang ada. Yang kat sini ni merupakan sistem pengimbas jari. Ini untuk menetapkan profil masing-masing lah. Sebab ada pemandu suka setting macam ni, ada pemandu suka setting macam ni. Jadi dengan menggunakan thumbprint, dia akan load skala profil secara automatik. Dekat bahagian bawah ni dia masih lagi menggunakan jenis button lah. Okay, dia menjadi button, so kita tak adalah rasa macam tekan macam touchscreen kan. Dia masih lagi menggunakan berasaskan button. Cuma yang perkara yang saya kurang suka sikit adalah bahagian steering ni sebenarnya. Sebab kemasan hitam berkilat ni sebenarnya mudah untuk memerangkap cap jari. Ini daripada model E-Class pun lebih kurang sama. Model C-Class pun dia datang dengan kemasan hitam berkilat ni. Bagi saya ia amat mudah untuk memerangkap cap jari. Yang paling saya suka sebenarnya adalah ini. So butang kawalan untuk tempat duduk depan ni dia dah moden kan. So dia dah jadi nampak lagi lawa, nampak lagi cun, lagi bersih. Kalau kita banding dengan model Mercedes yang sebelum ni, kan nampak cantik bukan? Untuk tempat butang untuk tingkap dan sebagainya memang cukup. Memang dalam ni memang rasa macam bawa S-Class lah, walaupun sebenarnya ia adalah C-Class. Yang paling saya suka sebenarnya untuk sebuah C-Class, walaupun dia sebenarnya C200, versi C aras mula, tapi Mercedes-Benz dah bagi sistem kelengkapan keselamatan yang cukup menyeluruh. Secara standard kita ada 7 beg udara, kita ada active lane keeping assist, kita ada cruise control, kita ada blind spot monitoring, kita ada active brake assist, active parking assist. Dan untuk C200 dia hanya datang dengan sistem kamera belakang sahaja. Untuk kamera 360 hanya wujud pada model C300 yang lebih tinggi dan yang lebih mahal. So secara kesimpulannya, C-Class 200 ni, C200 boleh dikatakan antara sedan yang boleh dikatakan cukup menarik kelengkapan dia, walaupun ia membawakan lencana C200. Dia bukan dah cikai-cikai dah. Dia memang antara sedan yang boleh membuatkan korang rasa jatuh hati pada sedan C-Class baru ni sebenarnya. Ini untuk ruang belakang dia. Saya sekarang berada kat tempat duduk belakang. So ruang kepala ni boleh dikatakan agak tinggilah untuk orang yang bertinggian macam saya. Dan untuk ruang kaki ni, so kita masih lagi ada ruang. Ini adalah kedudukan saya memandu. Dan untuk belakang ni masih lagi ada ruang yang besar dan boleh dikatakan agak selesa lah. Dan yang paling penting dekat ruang tempat duduk baris kedua ni pun dia ada corong pendingin hawa dan dia ada tirai penghalang sidaran mentari. So kat orang belakang ni boleh jadi lagi selesa lah. So taklah rasa panas sangat kat belakang ni kan. Sebenarnya kan, dah beberapa hari saya drive kereta C-Class ni, boleh dikatakan hampir tak percayalah bila kita rasa ini sebenarnya bukan sebuah C-Class. Sebab kualiti yang diberikan sebenarnya dah jauh lebih tinggi daripada apa yang saya jangkakan daripada sebuah C-Class. Sebab apa? Yang pertama sekali adalah saat kita nak mulakan pemanduan, saat kita nak hidupkan enjin. The moment saya tekan button start dekat bahagian depan ni, kita boleh rasakan tak ada langsung gegaran yang diberikan daripada enjin terus ke dalam kabin. Tahu-tahu enjin dah dihidupkan, kita dah boleh terus masuk gear dan terus jalan. Itu merupakan salah satu ciri yang saya rasakan
C-Class ni dah macam dah tahap yang lebih tinggi tau. Sebab kita dah tak ada langsung rasa gegaran. Walaupun bila ciri start stop itu diaktifkan, kita memang langsung tak rasa gegaran langsung. Enjin tu beroperasi ataupun tidak, tapi sebenarnya enjin tu memang berjalan. Kita memang tak tahu kita tengah jalan, tapi gegaran daripada enjin tu memang tak rasa langsung daripada tempat duduk. Okay? Selain daripada itu, yang paling saya suka sebenarnya adalah talaan suspensi yang ada pada C-Class ni. Memang dia dah ditala cukup baik untuk kegunaan jalan raya di Malaysia. Okay? Kita gunakan di atas lebuh raya, memang kita dah merasakan yang kereta ni adalah sangat stabil. Okay? Pemanduan kita boleh capai dengan kelajuan yang lebih tinggi, dan dalam masa yang sama tak ada langsung rasa bunyi bising angin menerjah masuk dalam ruang kabin. Apa yang ada sebenarnya bunyi bising daripada tayar. Sebab kita sebenarnya bergantung kepada terlalu banyak kualiti tar yang ada kat dalam jalan raya Malaysia ni. Sebab tu lah saya suka nak cakap, jalan raya Malaysia ni cemerlang, gemilang dan temberang. Terlalu banyak sangat kualiti tar yang digunakan. Kejap dekat masuk jalan sini, dia punya tar dia kualiti lain. Masuk dekat jalan ni, kualiti dia pun lain. Tak tahulah apa yang difikirkan oleh orang atasan, saya pun tak tahu. Tapi inilah dia jalan raya Malaysia. Tapi yang penting, untuk di dalam sebuah C-Class ni, boleh dikatakan pemanduan yang cukup selesa, cukup selesa, cukup senyap. Okay, tak ada rasa langsunglah bunyi bising-bising enjin ataupun bunyi bising daripada luar dan sebagainya. Memang tak rasa sangatlah dalam C-Class ni. Benda yang saya paling suka sebenarnya daripada Mercedes-Benz C-Class ini adalah sistem infotainment. Okey, dari standard kilang dia datang dengan skrin 12.3 inci kat depan, skrin 11.9 inci yang juga turut menyokong Apple CarPlay dan juga Android Auto. Yang paling saya suka sebenarnya adalah tahap kejelasan paparan segala tulisan grafik yang ada pada skrin depan dan juga skrin tengah ni. Boleh dikatakan cukup tajam, cukup senang untuk dibaca. Okey, dan yang skrin tengah ni, walaupun dia dah dicondongkan macam ni, biasakan kalau kereta-kereta baru dia dah macam menegak sikit kan. Ni dia condong, dia ikut bentuk papan pemuka ni. Tapi bagi saya, walaupun dia condongkan macam ni, tapi tahap grafik yang dipaparkan masih lagi jelas kelihatan. Memang saya cukup suka, senang untuk digunakan. Dan bagi mereka yang ada peranti Apple, cucuk ataupun tambat saja pada sistem infotainment ni, sistem Apple CarPlay dah boleh terus automatik tanpa menggunakan sebarang wayar. Ini yang saya paling suka sebenarnya. Sebab kadang-kadang bila ada wayar-wayar yang berselirat ni, buatkan otak kita rasa lebih berserabut. Jadi adalah lebih senang untuk kita terus tawarkan sistem Apple CarPlay ni secara nirwayar ataupun tanpa wayar ataupun wireless, senang cerita. So dah tak adalah wayar-wayar berselirat ke bahagian tengah ni. So dia dah jadi lebih cantik, lebih kemas. Ini yang saya suka sebenarnya pada sistem infotainment kereta-kereta yang terbaru masa kini. Jadi apa yang saya boleh simpulkan, Mercedes-Benz C200 Avantgarde ni, ini merupakan salah satu sedan yang boleh mendekatkan diri anda dengan jenama Mercedes-Benz. Sebab apa? Penawaran dia dah menjadi semakin mewah, semakin premium, dan membuatkan anda rasa anda sebenarnya bukan beli sebuah C-Class, tapi anda beli sebuah S-Class yang lebih mampu milik. Jadi untuk pengetahuan anda, sebenarnya untuk unit-unit awal ni, Mercedes-Benz hanya membawa masuk, saya tak tahu berapa unit yang diorang bawa masuk, tapi mengikut laporan, kesemua unit CBU tu telah pun habis terjual. Bagi mereka yang terlambat tu, memang tak sempat lah. Memang senang cerita, semua dah habis lah. Semua orang dah sapu dah, sebab semua orang suka apa yang ditawarkan pada C-Class ni. Tapi jangan risau, sebab apa? Mercedes-Benz cakap mereka akan memulakan proses CKD ataupun pemasangan tempatan bagi model C-Class ini menjelang pertengahan kedua tahun 2022. Bermakna tahun ni diorang akan mula menawarkan C-Class versi CKD untuk pasaran Malaysia.
Berapa banyak harga yang jatuh untuk model CKD itu kita tak tahu. Nanti kita akan inform dengan lebih lanjut lah bila mana Mercedes dah umumkan harga jualan serta penawaran C-Class CKD untuk pasaran Malaysia. Jadi bagi mereka yang rasa berminat, nak tahu macam mana pemanduan ataupun pengalaman premium di dalam sebuah C-Class ni, kalau ada showroom Mercedes-Benz yang terdekat tu, bolehlah berkunjung, rasa sendiri macam mana pemanduan, pengalaman duduk di dalam sebuah C-Class ni. Mesti anda akan rasa jatuh cinta sebenarnya pada kereta ni. Walaupun rupa dia dah memang dah nampak lagi macam lebih sopan, dah jadi lebih premium, lebih elegan, tak macam yang dulu, tapi ini yang sebenarnya yang buatkan anda akan rasa lebih suka untuk menggunakan ataupun maybe terus beli C-Class ni sendiri untuk kegunaan seharian. Jadi itulah dia sedikit berkenaan apa yang saya rasa pada model C-Class generasi baharu ini. Nanti kalau ada peluang kita test C300 tu, kita akan kongsi dengan lebih lanjut. Sekian dahulu daripada saya, Hanil Suhaib, Carta.my. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.